Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung tajuk bab 5 dengan bahagian seterusnya. Hari ini saya bercadang untuk sambung 2 bahagian saja. Sebelum tu cikgu nak ulang sedikit apa yang kita dah belajar sebelum ni. Yang pertama kita dah belajar tentang congruent. Okey, apa dia congruent? Congruent tu awak ingat dia adalah copy paste. So sama je, dia mesti sama. Kalau dia bentuk segitiga, objek tu, image tu mesti segitiga juga sama. Sebiji. Kalau segi empat saiz semua sama. Okey, tu congruent. Yang kedua, keserupaan. Keserupaan tu maksud dia serupa, okey, dari segi bentuk. Tapi dari segi nisbah saiz dia mungkin berbeza. Okay, dia seperti kalau kita bandingkan dengan apa yang kita belajar sebelum ni, kita belajar lukisan berskala. Kita ada image, kita ada objek. Okay, lukisan berskala boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Tapi bentuk masih sama. Kalau bentuk segitiga, objek segitiga, maksud image pun segitiga lah. Okay, so hari ni kita nak sambung dengan bahagian yang kelima, iaitu perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan memerihalkan pembesaran. Okay. Apa dia pembesaran? Pembesaran ialah satu transformasi dengan semua titik-titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malah. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malah itu dikenali sebagai faktor skala. Okey. Pembesaran ni dia ada kaitan dengan keserupaan ataupun lebih mudah kalau saya sebut lukisan berskala. Beza dia adalah, okey, sebelum ni kalau kita buat lukisan berskala, kita tak ambil kisah pun dekat mana pusat pembesaran dia. Tapi kalau untuk pembesaran, kita kena tahu dari mana pusat pembesaran. Maknanya dia dibesarkan daripada titik mana ataupun dia pusat mana. Dia dibesarkan image tu. Dan kita juga tengok kepada faktor skala. Okay, faktor skala ni yang kita sebut nisbah malah. Okay, awak nampak objek, image. Objek kecil, image besar. Kalau kita bandingkan, dia adalah keserupaan. Okay, bila dia disebut pembesaran, okay, dia adalah transformasi tadilah. Okay, kita tengok lebih detail. Okay, macam mana nak mengira faktor skala? So, dia kata sini, faktor skala bagi suatu pembesaran dilabelkan dengan huruf K dan dapat ditentukan seperti berikut. Pertama, K sama dengan jarak titik sepadan image dari P bahagi jarak titik objek dari P, atau K sama dengan panjang sisi sepadan image bahagi panjang sisi objek. Okey, dekat sini kalau tengok betul-betul, bahagian atas kita mesti ambil image. Okay? Dua formula yang berbeza, dua-dua boleh kita guna untuk dapatkan faktor skala K. K ni adalah simbol untuk kita tulis faktor skala. Faktor skala nak tulis panjang, jadi kita tulis singkatan K. Alright, so kat atas tu kita mesti ambil image. Dia ada dua cara. Satu, kita ambil jarak daripada P ke image. Tadi gambar tadi ada P, lepas tu ada objek, titik kan. Lepas tu ada image kan. So jarak ni merujuk kepada yang inilah. Jarak dia berapa. Okey. Kalau formula yang kedua, kita ambil, kan tadi dia ada bentuk. Kan? Dia ada bentuk tadi kan. So kita ambil, katakanlah ini image sepadan dengan yang ini. A, sini B. So ni A image, yang ni B image. Jadi kita ambil yang ini sepadan yang ni. Ni kalau kita ambil panjang sisi sepadan. Okey, dua-dua kita boleh guna. Nanti kita tengok lebih detail. Okey, yang ini nilai faktor skala kalau dalam buku teks awak dia ada pada muka surat 139. Jadi kalau awak ada buku teks, kalau boleh awak buka buku teks dengan awak sekarang. Muka surat 139. So yang pertama,
Nilai faktor skala yang berbeza mempunyai kesan pembesaran yang berbeza. Okey, kita nak bandingkan image dan objek. Maksudnya kalau kita tengok faktor skala K tu, K lebih besar dari 1. Apa contoh K lebih besar dari 1? Contohnya K 2. Ataupun K kita kira kita dapat 3, 4, 5. So nilai K tu lebih besar dari 1. Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat image lebih besar dari saiz objek. Seperti gambar raja di sebelah kanan tak nampak. So kita ada P adalah pusat pembesaran, kat tengah dia objek, sebelah kanan tu image. Ini kalau K lebih besar dari 1. So dia kata kedudukan image terhadap pusat pembesaran P berada di sebelah yang sama dengan objek. Kita tengok yang kedua, kalau K sama dengan 1. K sama dengan 1 bermakna sama saiz dengan objek. Image akan sama. Jadi awak tengok gambar tu seperti tak ada image kan? Sebab apa? Sebab dia sama kat situ. Objek dengan image tu dapat saiz yang sama. Yang ketiga, faktor skala dia di antara 0 dan 1. Maksud dia lebih kecil dari 1 tapi dia lebih besar daripada 0. Contohnya 1/2, 3/4. Dalam bentuk pecahan boleh, dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Jadi apa yang kita dapat? Saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Okey. Tengok gambar raja. Beza gambar yang pertama dengan yang bawah ni, yang ketiga. Awak tengok. Yang besar kat depan ni, kalau yang pertama tu image yang besar. Kalau yang ketiga tu objek yang besar. So image akan duduk kat tengah. Image lebih kecil. Kalau kita belajar tingkatan 3, awak belajar lukisan berskala. Lukisan berskala kita akan ada 1 nisbah kepada N. 1 nisbah kepada N. Kalau kita belajar 1 nisbah kepada N, kita akan tengok N ni nilai dia besar, nilai dia sama atau nilai dia lebih kecil. Beza dia dengan faktor skala, kita tengok yang ini, kita tengok kepada faktor. Kalau lukisan berskala, kita akan tengok dalam bentuk nisbah. Tetapi pekat benda yang sama je. Okey, kita tengok faktor skala dia boleh jadi dua. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Yang tadi saya tunjuk 3 perkara tadi, semua positif. Okay, sekarang kita nak tengok kalau faktor skala dia negatif. Okay, apa beza faktor skala positif dengan negatif? Cuba awak tengok ada gambar. Okay, cuba awak tengok pada gambar tu, apa beza nombor 1, 2, 3 tadi yang saya tunjuk mula-mula dengan yang sekarang ni? Awak tengok gambar. Apa dia? Bertentangan. Okay, bertentangan. Kalau yang pertama tadi 1, 2, 3 tu, faktor skala yang 3 tu, P duduk kat tepi kan? Sekarang ni kalau yang dekat yang ini, nombor 4, 5, 6 ni dia duduk kat tengah-tengah. Kan? Jadi dia akan jadi bertentangan dah. Image dengan objek tu dia tidak berada bersebelahan. Dia duduk bertentangan. Jadi ni semua awak tengok P kat tengah. Kalau P dekat tengah ni bermakna faktor skala dia adalah dalam bentuk negatif. Okay, dia walaupun dia negatif, dia akan ada 3 juga ciri yang sama macam bentuk positif tadi. Okay, so kita tengok pertama. Kalau nilai dia lebih kecil daripada 0, okay, tapi dia lebih besar lah daripada negatif 1 tu. Jadi dia antara contohnya negatif 1/2 ataupun negatif 3/4. Asal negatif je kat situ. Nilai dia jadi saiz image akan lebih kecil daripada saiz objek. Tapi bila kita tengok lukisan ataupun bila kita lukis, pusat pembesaran akan duduk kat tengah. Image akan duduk, dia tak kisah dia kanan kiri tu dia tak ada masalah. Tapi P tu duduk kat tengah. Dan kalau awak tengok betul-betul, image tu dia jadi songsang sisi. Dia macam kalau katakan A dekat sini, A tu dekat bawah image. Dia songsang sisi. Okey.
Yang kelima, K sama dengan negatif 1. Kalau sebelum ni, K sama dengan 1, positif. Saiz sama. Kalau negatif pun, saiz image sama saiz dengan objek. Kedudukan dia je. Dia bertentangan. Okay, P dekat tengah. Okay, yang keenam, K lebih kecil dari negatif 1. Okay, K lebih kecil daripada negatif 1, saiz image lebih besar daripada saiz objek. Okey, macam mana nak ingat 6 ciri faktor skala? Okey, awak perlu ingat macam ni. Dia ada 2. Kita boleh, faktor skala ni ada 2. Satu positif, satu negatif. Okey, kalau positif, dia akan berada P tu, objek dengan image tu akan duduk sebelah-sebelah. P tu dia tak kisah, dia boleh jadi sebelah kiri, dia boleh jadi sebelah kanan. Maksudnya kita ada faktor skala kan K. So K ni boleh jadi positif. K boleh jadi negatif. K yang pertama. Kalau dia positif, image dia tu ni P, ni objek, ni image. So dia akan berada di bersebelahan. Okay, bersebelahan. Tapi kalau negatif, dia P tu akan duduk kat tengah-tengah. Okay, dia akan jadi songsang sisi. Songsang sisi. Kalau katakan sini objek atau sini image, sini objek. Ni dia jadi songsang sisi. Kedudukan dia ni, dia boleh jadi P boleh duduk kat sebelah sini. Tapi dia akan sentiasa bersebelahan. Ni maksud dia. Bersebelahan. Maksud dia bersebelahan. Yang ini ni P memang sentiasa duduk tengah. Okay. Kalau positif pun, positif atau negatif, dia dua-dua ada ciri yang sama tadi. K sama dengan 1. Kalau yang ni K sama dengan negatif 1, jadi sama. Kalau K lebih besar dari 1, maksudnya image lagi besar. Image lagi besar daripada objek. So yang ni akan jadi K lebih kecil negatif 1. So dia akan jadi image lebih besar daripada objek. Lagi satu yang ketiga tadi, K di antara mana tadi? 1 dengan 0. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat image lebih kecil daripada objek. Lagi satu, K akan berada lebih kecil di antara 0 dan juga negatif 1. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat image lebih kecil daripada objek. Kalau awak boleh faham lah. Jadi awak ingat kalau positif dia akan duduk bersebelahan objek dengan image. Boleh? Boleh Faham tak dekat sini? Faham. Okey. So kat sini dah faham. Kita sambung. Okey, kita tengok pada contoh. Okey, contoh 8. Nah, contoh ni ada dalam buku teks awak. Raja di sebelah menunjukkan 3 objek dan image di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala. Kita kena cari nilai K dan pusat pembesaran. Kita nak cari dekat mana titik P. Okey, untuk yang berikut. Jadi kita akan buat satu yang pertama, objek ABC. Okey, objek ABC. Okey, saya besarkan. Okey, macam mana kita nak cari faktor skala? First kali, sebelum cari faktor skala, kita kena cari dulu dekat mana pusat pembesaran. So, cara nak cari pusat pembesaran. Okey, kita akan sambung, saya ulang sekali. Kita akan sambung titik yang sepadan. C prime akan sepadan dengan C. Jadi kita ambil pembaris, kita garis. Kita buat garisan putus-putus. Okey. Yang kedua, kita kena cari lagi satu titik sepadan. So kat sini saya ambil B prime dengan B, saya sambung. Okey, jadi laju sangat. Jadi saya akan dapat titik dekat sini. Dekat negatif 2, negatif 1. Kalau saya nak ambil lagi satu A prime, sambung ke A ni pun saya akan dapat dekat tempat yang sama juga.
Jadi awak kena sambung titik tadi sekurang-kurangnya 2. Ada 2 garisan bersilang. So kat mana dia bersilang, dekat situlah pusat pembesaran dia. Okey, sekarang dah dapat pusat pembesaran, kita nak cari faktor skala. So nak cari faktor skala tadi ada 2 formula kan yang mula-mula saya sebut tadi. So dekat sini saya ambil formula panjang sisi sepadan. So panjang sisi sepadan, cikgu kira yang ini, A prime dengan B prime. So tengok dekat A prime dengan B prime tu, A prime tu ada 2, 4, 6. Kat sini ada 6. So untuk AB, panjang AB adalah 3. Jadi kita 3 pula 4. 4. Okey. So 6 bagi 4 kita akan dapat 3/2. So 3/2 kita tengok balik semula formula faktor skala tadi, ciri dia tu. Kalau K lebih besar daripada 1. 3/2 tu sama dengan 1.5 kan. Jadi lebih besar dari 1. Bermakna image lebih besar daripada objek. So A prime, B prime, C prime adalah image. So dia kata A prime, B prime, C prime ialah image bagi ABC di bawah suatu pembesaran pada pusat -2, -1. Ni kena tulis ada kurungan. Dengan faktor skala 3/2. Jadi kita nak tulis jawapan untuk soalan ni, first kali kita cari pusat pembesaran. Yang kedua, kita kira faktor skala. Dan yang ketiga, kita kena nyatakan dalam bentuk ayat. So kita terangkan dalam bentuk ayat ni, kita kena nyatalah. Okay, yang mana adalah image. Dan kita cakap dia berlaku apa? Okay, dia berlaku pembesaran pada pusat mana? Ambil nilai titik. Dengan faktor skala berapa? Faktor skala 3/2. Faham? Boleh ke? Faham. Okey, kita tengok contoh lagi. Okay, tengok soalan B pula. B dia nak RSTU. So RSTU yang atas. Okay, yang ini. So step pertama kita akan sambungkan 2 titik yang sepadan. Tak kisahlah mana-mana pun. Okey, 2 Okey, so kat sini sambung R dengan R. R prime dengan R. Okey, ambil lagi satu. Okey, dah jumpa dah. Okey, so titik tu akan dapat pusat pembesaran dia 13/10. Kemudian kita nak kira faktor skala. So kita nak kira faktor skala. So yang ini kita pilih U prime dengan R prime. U prime dengan R prime ni 1. So, kemudian U dengan R tu 1, 2, 3. Kemudian kita kira, kita dapat image prime tu bahagi dengan objek 1/3. So 1/3 dia berada di antara 0 dan 1. Maknanya image lebih kecil daripada objek. So kita nak tulis, kita akan cakap R prime, S prime, T prime dan U prime ialah image bagi RSTU di bawah satu pembesaran pada pusat 13/10 dengan faktor skala 1/3. Okey, kalau kita nak ambil faktor skala ni, faktor skala ni kan, awak kena cari sebab kita nak ambil panjang sisi sepadan. Jadi seboleh-bolehnya janganlah ambil sisi yang condong ni, tak kita susah nak kira dia punya petak kan. Ambil yang macam ni. Tapi kalau dah ambil RU tak bolehlah kalau dah ambil RU tu kena ambil yang R prime dengan U prime jugalah, yang mesti sepadan. Kalau nak ambil sisi lain kena ambil yang sepadan. ST kena ambil dengan S prime, T prime. Dia tak ada masalah yang tu. Jelas kan? Okey. Kita tengok yang ketiga, objek LMN. LMN yang bawah. Okey, kalau tengok bentuk ni, kita ada 2 kan. M prime dekat bawah, M tu dekat atas. Kalau tengok sekilas ni, kita dah tahu dah faktor skala dia mesti negatif. Sebab dia songsang sisi
dan dia macam image tapi dia bukanlah dia macam pantulan tapi dia bukan pantulan. Kalau pantulan dia mesti sama. M prime tu mesti duduk sebelah atas. Jadi faktor skala dia mesti dapat negatif. Kita try pusat dulu. Okay, try pusat pembesaran. Kita N prime sambung dengan N. Ambil lagi satu. Okay. So dah dapat pusat pembesaran dia 2, -5. So sekarang ni kita nak kira faktor skala. So tadi ada dua formula. So dekat sini sebabkan dia kena kedudukan ni semuanya condong. Jadi cikgu nak ambil jarak daripada titik sepadan image dari P. Maksudnya sehingga ke pusat pembesaran. Jadi saya kira 6. Saya kira yang ini. L prime tu kat sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini saya kira 6. Okey, 6. So yang ini 1, 2, 3. 3. So dekat sini negatif Okey, negatif 6/3. Okey, 6/3. Jadi kita dapat negatif 2. So kalau tengok sini negatif, tanda negatif menunjukkan image berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Nilai dia pula K lebih kecil daripada negatif 1. Bermakna image lebih besar daripada objek. So yang sebelah kiri adalah image, sebelah kanan adalah objek. So bila kita nak tulis jawapan dia, L prime M prime N prime ialah image bagi LMN. Di bawah suatu pembesaran pada pusat 2, -5 dengan faktor skala negatif 2. Okey. Ada soalan tak nak tanya kat sini? Cikgu. Yes. Pecahan tu, dia kira jarak kotak tu Kita kira jarak kotak. Sebab kita nak kan formula ada 2. Cakap garisan condong ni kita susah nak kira kan. So kita ambil yang jarak kat tengah ni. Tengok dalam buku teks awak tu, dekat muka surat yang sama 139 yang atas tu. Dia ada 2. Kita boleh guna dua-dua formula. Sama ada formula yang pertama warna kuning tu ataupun yang kedua. Tengok yang mana yang mudah untuk kita kira. Tapi kena ingat sebab dia punya kedudukan itu macam bertentangan dan dia songsang sisi. Songsang sisi ni macam ni. Ni kat bawah, ni kat atas. Itu maksud dia songsang sisi. Okay. Jadi automatik dia punya faktor skala tu negatif. Jadi kalau kita tak letak negatif, kita tak dapatlah ciri yang ini. So kita kena tambah negatif kat situ. So kita akan dapat negatif 6/3. Okey, boleh? Sebab kalau kita ambil yang sisi condong ni, macam mana kita nak kira sebab kita tak ada yang tepat petak tu. Kita susah nak kira. Okey, sebab tu dia kita ambil formula yang kalau yang ini kita kira formula yang pertama lah, kita tengok daripada pusat dia. Daripada titik yang sepadan. Titik tu kena ambil yang sama, L prime dengan L. Tapi kita kira daripada L prime sampai ke pusat. Untuk objek pula L sampai ke pusat juga. Okey, sebab dapat negatif 2. Okey, bahagian 5 tadi dah habis. Kita sambung ke bahagian yang ke-6 iaitu menentukan image dan objek bagi suatu pembesaran. Okey, macam mana nak tentukan? So yang pertama langkahnya kena pasti pusat pembesaran. Yang kedua kena pasti faktor skala. Ketiga, lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Yang keempat, lukis image atau objek yang mempunyai bentuk yang serupa mengikut faktor skala. Jadi sebab tu saya kata apa-apa pun kita nak cari, nak selesaikan soalan pembesaran, dia mesti bermula dengan pusat pembesaran dulu. Kedua, faktor skala.
Okay, sebab yang ini kita nak kena lukis image ataupun lukis objek. Jadi kita kena buat garisan. Kita kena buat garisan unjuran tu, maksudnya garisan putus-putus tu lah. Okay. Kita tengok contoh. Okay, contoh 9, soalannya berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran berikut. Okay, yang ini dia suruh awak tentukan A objek atau A adalah imej ataupun B sebaliknya. Okay, dia dah bagi dah pusat pembesaran sebab dia tak ada lambang prime. Biasa kalau lambang prime tu kita tahu dia ada image kan. So sekarang ni kita nak tahu dengan cara pusat pembesaran dan juga faktor skala. So macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak tentukan? Kita tengok daripada yang jadual pink tu. Dekat nilai faktor skala tu. Sekarang ni K sama dengan 2/3. Kalau 2/3 ni lebih besar dari 1 ke lebih kecil dari 1? 2/3 ni mestilah lebih kecil daripada 1 kan? Betul tak? Ya, cikgu. Maksud dia akan K tu mesti berada di sini. Lebih besar daripada 0 tapi lebih kecil daripada 1. So, siapa yang kecil? Imej kecil ke imej besar? Imej lebih Kecil. kecil. Jadi A ke B imej? B. B image. Betul. B image, jadi A adalah objek. Kita tengok yang ini. Kalau kita tengok yang ini, kita tengok ni image dia songsang sisi kan. Titik dekat tengah-tengah. So kat sini skala dia mesti negatif. So skala negatif 1.5. Kalau 1.5 ni, K tu berada lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada, kita tak kira lebih besar daripada 1. Kita kira dia lebih besar daripada negatif 1 tak? Maksudnya dia dekat sini lah. Dia mesti K lebih kecil negatif 1. Kalau kita ada ni, kita ada garis nombor. Ni garis nombor kan? Okay, kita ada 0. Sebelah kanan ni 1, 2. Macam biasalah positif. So kat sini dia negatif 1, dia negatif 2, negatif 3. Kalau kita ambil yang ini, yang saya tunjuk tadi mula-mula tu, K, 0 dengan negatif 1. Nombor dia ni, dia mesti duduk kat tengah-tengah ni kan? Sekarang ni nilai K tu adalah negatif 1.5. Negatif 1.5 dia duduk kat sini. Kalau kita tak belajar positif dengan negatif, makin ke kiri nilai dia adalah lebih kecil. Sebab itulah dia adalah K lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 2 tu lebih kecil daripada negatif 1. Faham tak? Jadi 1.5 kan berada di sini. Ini negatif 1.5. Maknanya image dia adalah lebih besar daripada objek. Maksudnya S adalah image. S adalah image. Faham? Faham, cikgu. Jadi kita nak tahu yang mana image atau objek. Kita tengok yang ni. Dia memenuhi syarat yang mana dalam faktor skala tu. Kita ada 6 kan ciri tu. Kita tengok yang mana. Okay. Contoh 10 pula. Okay, dia nak kita lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. Okay, kita nak kena lukis gambar nak lukis image. So sekarang ni faktor skala dia K sama dengan 2. K sama dengan 2, maksud dia kategori K lebih besar daripada 1. Image mesti lebih besar daripada objek. Okay, so skala dia 2. Maksudnya kalau skala dia K2, maknanya dia membesar 2 kali ganda. So macam mana nak buat? Dia kata apabila K sama dengan 2, jarak setiap bucu image dari P ialah 2 kali jarak bucu sepadan objek dari P pada arah yang sama. Okay.
kita kena sambungkan bucu yang ni saya buat anak panah ni ke P. Jadi kat situ 2 unit. Jadi bila kita nak kita kena darab 2 unit tadi kita akan gariskan sehingga 4 unit daripada P. Okey. Bucu yang lain pun sama. Okay, yang ini kita sambung, ini 2. So kita akan buat sambung dekat sini. Setiap bucu tu dia akan 2 kali. Okey, yang ini daripada titik yang atas tu, hujung sekali, jarak dia, kita kena sambung lagi ke atas. 2 kali ganda. Okey. So bila kita sambung, okey, tu image dia. Faham tak? Nampak tak macam mana nak lukis? Ataupun nak cikgu ulang lagi sekali? Faham ke? Cikgu ulang balik. Ulang balik. First kali, bila kita nak lukis image, kita tahu kita memang nak lukis image. Okay, kita kena tengok faktor skala. So, faktor skala dia K sama dengan 2. K sama dengan 2, dia memenuhi syarat K lebih besar daripada 1. Apabila K lebih besar dari 1, bermakna image yang kita nak lukis, dia lebih besar daripada objek gambar ni. Warna purple ni, lagi besar. Berapa banyak dia lebih besar, kita akan tengok nilai 2 ni lah. So, 2 kali ganda. So, cara dia adalah, kita akan kira sebab dia membesar daripada pusat pembesaran. Dia bukannya membesar suka hati dia je, kat mana dia dah besar, tak. Dia mesti daripada pusat pembesaran. Sebab tu kita kena sambung objek tu kepada titik P. So kita sambung kat sini, 2 kan. Kita kira 2 petak, so kita kena panjangkan lagi 2 petak jadi 4 petak. Macam tu. So yang hijau tu sebenarnya saya kira daripada P tu ke atas 4 petak hijau tu, dia adalah jarak image daripada P. Kalau jarak yang objek ni O kat sini ke P, dia 2 je. Jadi kalau kita nak kira yang image tu, kita kena darab 2 kan, 2 darab 2 so 4 petak. 2 kali ganda ke atas. Okay, lepas tu ambil titik P lagi satu, titik bawah lagi satu. Okay, kalau ikutkan titik dia, titik bucu dah ada 4 kan? Okay, yang pertama ni, yang ketiga ni, ambil titik daripada sini. Kat situ. So, jarak dia yang tu, macam mana nak tahu lagi banyak mana naik ke atas tu? Awak tengoklah kat sini ni. Ini, so kita kira sama ke atas jarak dia. Kita jarakkan dia macam ni. 1, 2, 2, yang ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 macam tu. Okey, sebab tu dia panjang ni sampai sini. Okey. Lepas tu kita sambung. Okey. Okey, yang dekat sini ni sama juga. Kan tadi ni kan jarak dia 1. So bila kita nak lukis tu dia akan jadi kat sini lah. 2 ke dalam. So image ni yang warna pink tu. Okey. B pula, okey, soalan B, dia bagi faktor skala K sama dengan negatif 3/4. Nampak je negatif, automatik image akan berada di sebelah kanan. P tu akan duduk kat tengah-tengah. So lepas tu kita tengok, kalau negatif 3/4, dia di antara. Dia di antara negatif 1 dan juga 0. Maksud dia, image akan lebih kecil daripada saiz objek. Okay, lebih kecil banyak mana? Lebih kecil 3/4. So, bila kita nak lukis. Okay, kita nak lukis. Kita sambungkan garisan tu. Okay. Dekat mana kita nak dia punya gambar tu, objek tu, awak tengok dekat sini. Sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kan? So dia kata tadi 4. So kalau 3/4
daripada tu 3/4 tu dia kat sini. Tu. 1, 2, 3 tu. 3/4 daripada 4. Kita kira macam ni. Ni kan petak dia 4. So macam nak tahu dekat mana titik dia tu. 3/4 daripada 4 petak. So dia akan dapat ni 1 kan. So dia akan dapat 3. So 3 daripada P. 3 daripada P. So titiknya kat sini. Boleh. Jadi daripada P sampai kat ujung ni 1, 2, 3, 4. Tadi 4 so kat sini 8 kan. Okay 8. So 3/4 daripada 8 awak akan dapat 6. So ni 3. 1, 2, 3. Okay. Boleh. Okay, dekat mana dia titik ni sebabkan tadi kita panjangkan garisan putus-putus tu kan. Kita sambungkan image tu akan berada pada garisan tadilah. Faham tak? Cikgu. Okay, faham. Bagus. Okay. So, next. Okay, contoh yang ke-11. Tadi kita cari image. Sekarang kita nak cari objek Okay, kita nak cari objek pula. Kalau bila kita nak cari objek, dia akan jadi terbalik, sebaliknya. Faham? So, lukis objek bagi sita image yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. So, faktor skalanya adalah K sama dengan 1/2. Okay, K sama dengan 1/2. 1/2 tu maksud dia lebih kecil. Sekarang ni kita nak tengok dia akan jadi sebaliknya tau. So bermakna kalau kita ada image, objek nak cari image, kita ada K lebih besar daripada 1. Kan? So sekarang ni nilai dia adalah kita nak cari sebaliknya. So, jadi kita akan dapat objek tu lebih besar daripada image. Ni. Apabila K sama dengan 1/2, jarak setiap bucu objek dari P ialah 2 kali jarak bucu sepadan image dari P pada arah yang sama. Sebabnya, kenapa dia 2 kali ganda? Sebab kita nak cari dia terbalik. Kita nak cari objek sekarang ni. Dia bagi image. Jadi, cara dia sama macam tadi kita nak buat. Kita akan sambungkan P kepada setiap bucu. So tadi dia kata 2 kali ganda kan. So 2, kita panjangkan lagi 2 petak ke bawah. So jarak dia sekarang dah jadi 4 dah. So ambil lagi satu bucu kat situ. So kita sambung, panjangkan ke atas. Okey, jadi bucu tu daripada atas ke bawah tu dia akan jadi sisi yang tepi ni. Sisi yang tepi ni daripada sini kat sini. Panjang tu. Jadi jarak dia tadi yang bawah ni jarak dia 4. Petak kan? Jadi 4 kali 2 kan jadi 8. So kita akan panjangkan dia ke kanan tu 8. 4. 8. So yang ini kita naikkan ke atas. Sebab garisan ni 2, 3. Ni 3. So naik ke atas akan jadi kita dapat 2 jadi 6. So dekat tengah-tengah titik dia tu macam tu. So objek yang kita nak lukis yang warna purple tu. Faham? Boleh? Okay. So yang B, faktor skala K sama dengan -3. So -3 maknanya dia mestilah P tu berada di tengah-tengah. Sekarang ni dia nombor bulat kan. Jadi kita akan dapat objek. Okey, kita nak kira jarak setiap bucu objek dari P ialah 1/3 daripada jarak bucu sepadan image dari P pada arah yang bertentangan. So cara dia nak buat. Okey, dia kira kat sini 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okey, dia kata tadi kalau jarak ni 6, dia kan 1/3. Jadi 2 je, 2 petak je kat situ dia kata. Yang ini pun sama. So ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tu pun sama. 2 petak. So yang ini 2, 4, 6. Jadi 6 darab dengan 1/3 akan dapat 2. Ketinggian tu akan ikut sama juga. Ketinggian ni ada 2, 4, 6, 8, 9 kan? 9 darab dengan 1/3 akan dapat 3. Saiznya untuk objek adalah yang warna purple tu. Faham ke? Boleh juga. Okey. Nak cari image senang. Sebab biasa kita belajar, kita dia bagi objek, kita cari image. Mudah je. Tapi kalau dia bagi kita image, kita nak cari objek, cara kita nak kira untuk faktor skala sama ada 2 kali ganda ataupun dia separuh ke, kita kena tengok dekat sini lah. Kita tengok dekat nilai K tu. Dia akan jadi sebaliknya. Cikgu nak ajar 2 ni je hari ni. Jadi tadi saya ajar, kita cari faktor skala, kita cari dia punya pusat pembesaran kan. Okey, lepas tu kita belajar daripada dia bagi pusat pembesaran faktor skala, kita lukis objek ataupun kita lukis image bergantung pada faktor skala tadi dengan P. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, nanti awak buat latihan. Nanti saya masukkan dalam grup. Saya dah pilih dah latihan tu, jadi awak buat yang tu. Sama ada awak nak salin semula dalam buku petak, siapa yang tak ada printer boleh salin je soalan tu dalam buku sebab soalan ni dia ada gambar rajah. Okey. Latihkan diri 5.2B, soalan 1 ABC, kemudian 5.2C, soalan 1 AB, soalan 2 AB, soalan 3 AB. Siapa yang ada printer dekat rumah boleh print. Okey, boleh terus buat dalam kertas tu lah. Okey, kalau ada soalan nanti nak tanya, boleh PM cikgu. Okey. So kita berstop kelas kita dekat sini.